Bab riba ni pun penting, terutama zaman-zaman kita ni. Saya terkejut ada seorang ustaz, bila orang tanya dia pasal forex, dia kata forex secara mutlak boleh, sedangkan forex ni perlu perincian hukum. Perlis pun dah keluar fatwa, ada forex yang memang tak halal, bahkan yang halal ni sangat minima. Sebab apa? Kerana dia terlibat dengan riba. Tak apa Ustaz, saya tak main forex. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa kita tak terlibat dengan riba, tapi sebenarnya riba mendatangi kita daripada jalan yang kita tak sedar. Betul? Umpamanya apa? Umpamanya bila kita nak pergi renew road tax, kita ambil takaful ke insurans? Motor ke kereta ke kan? Kalau kita ambil insurans, kita dah terlibat dengan riba. Ya memang. Saya sebut ni bukan saya ejen. Saya orang kata ni tu ejen tu. Nanti nak renew ambil kat dia. Tak, ambil kat Syahir. Promedia tajdiid dok buat. Tapi saya nak bagi tahu, berapa ramai di antara orang Melayu yang sedar kepentingan untuk menjauhkan diri daripada riba. Dia tak sedar dia sedang buat riba. Dia kata, alah sama je lah, ambil takaful ke, insurans ke, sama je. Claim susah juga nak dapat. Itu dia punya alasan. Kan? Bahkan ada yang kata, susah ambil takaful ni, susah nak claim. Tak tahu tuan-tuan, sekadar saya, kalau saya claim dapat je. Apa beza insurans dengan takaful? Ni kita kena cerita. Saya tak banyak tahu pasal muamalat, tapi sekadar ilmu masa zaman saya belajar degree dulu tu, bolehlah cerita sikit-sikit. Sebab saya degree syariah, fiqh usul. Saya bidang fiqh dulu. Maka apa yang menyebabkan insurans tu haram? Kerana dia terlibat dengan riba. Apa ribanya? Yang ni dipanggil ribal fadl dan riban nasi'ah. Nabi SAW menyebut dalam hadis Nabi sebut clear, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil fiddah wal birru bil wal barru bil barr wasyairu bil syair wat tamru bil tamr wal milhu bil milh mislan bi mislin yadan bi yadin. Sorry, bukan bar, bur. Al burru bil bur wasyairu bil syair wat tamru bil tamr wal milhu bil milh mislan bi mislin yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan bi yad. Atau kama qala. Emas nak tukar dengan emas, perak nak tukar dengan perak, gandum nak tukar dengan gandum, bali nak tukar dengan bali, tamar nak tukar dengan tamar, garam nak tukar dengan garam, mesti sama banyak. Dan jangan bertangguh, serahan mesti on the spot. Serahan barang tu mesti on the spot. Apabila jenisnya berbeza, maka juallah macam mana pun, tetapi serahan mesti on the spot. Okey. Maka ulama boleh tengok, Nabi sebut 6 item. Item ni dipanggil sebagai item ribawi. Item ataupun barang-barang yang boleh berlaku padanya riba. Benda-benda yang boleh berlaku padanya riba ni, bila Nabi sebut 6 item, mereka ulama-ulama, majoriti ulama mencari apa sebab 6 ni jadi barang riba. Okey. Mereka sepakat untuk kata 2 item yang pertama tu, itu emas dan perak, dia ada unsur mata wang, currency, menyebabkan dia menjadi barang riba. 4 yang belakang ni ulama beza pendapat. Ada yang kata macam Hanafi, dia kata jadi barang item riba yang 4 belakang ni sebab kedua-duanya dijual secara timbangan dan sukatan. Kerana zaman tu sama ada setimbang atau sukat. Kan? Macam beras, dulu kan jual segantang, 2 gantang. Sekarang ni sekilo, 2 kilo kan?
Kalau sekilo 2 kilo, berat lah. Kalau segantang 2 gantang, sukat lah. Bubuh dalam gantang tu sampai penuh. Baik. Macam Syafi'i, dia kata makanan. Jadi barang riba sebab makan. Kalau tak makan, tak jadi barang riba. Sebab Nabi sebut gandum, Nabi sebut bali, Nabi sebut tamar. Tak kira lah jual macam mana pun. Jual ikut kuantiti ke, jual ikut timbang ke, jual ikut sukat ke, yang penting makanan, boleh berlaku riba. Okey. Sampai sini boleh? Baik. Kita ambil yang pertama tadi. Tak nak ambil 4 yang hujung ni. 4 yang hujung ni kalau sistem barter bolehlah berlaku. Sekarang tak ada sistem barter. Bila currency nak ditukar dengan currency, emas nak tukar dengan emas, ataupun emas nak tukar dengan perak, ataupun perak nak tukar dengan perak. Nabi kata apa tadi? Mislan bimislin, kalau sama jenis. Maksudnya kalau sifat yang kita panggil sebagai illah riba tu sama, iaitu currency. Dua-dua currency bila nak tukar sama jenis. Emas nak tukar dengan emas. Nabi kata mislan bimislin, sama banyak. Yadan biyadin, mesti on the spot. Okey. Nabi kata fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, kalau jenisnya berbeza, emas nak tukar dengan perak, fabi'u kaifa syi'tum. Ni tak syarat sama banyak, tapi mesti on the spot. Ni yang menyebabkan insurans jadi tak halal. Sebab apa? Sebab kita bayar polisi dengan duit. Duit ni dia mengambil hukum emas sebab dia currency. Duit ni ambil hukum emas sebab dia currency. Nabi kata tadi kalau nak tukar duit, nak tukar emas dengan emas, kena 2 syarat kan? Sama banyak dan jangan bertangguh. Kalau tak sama banyak, dia jadi ribal fadl, riba lebih. Kalau bertangguh, dia jadi riba nasi'ah. Hari ni kita bayar polisi dekat insurans. Katalah kita bayar 250 sebulan. Insurans nyawa. Kita bayar dalam bentuk ringgit. Mengharapkan apa bila kita bayar? Mengharapkan claim. Mengharapkan coverage. Betul? Yang mana coverage tu pun dalam bentuk ringgit. Bila ringgit tukar dengan ringgit, apa syarat perlu ada? Sama banyak. Mungkin sama banyak ke? Tak. Kadang-kadang cukup 4 bulan, bayar je 4 bulan, meninggal lah si dia tu. Dapat coverage 1 juta. Padahal bayar baru RM600. Maka ribal fadl berlaku. Betul? Sama lah. Renew road tax guna insurans. Bayar berapa kat syarikat insurans? RM1,000 katakan. Tapi dapat coverage kalau berlaku apa-apa musibah kat kita, na'udzubillah, dia cover sampai RM6,000, RM7,000. Betul? Dia cover. Maka ribal fadl berlaku. Dan kita bayar hari ni polisi, kita dapat coverage bukan tara-tara ni. Kita dapat entah bila. Dan mungkin tak dapat pun. Maka sebab tu riba nasi'ah berlaku. Cuba tanya, pernah tak aku terlibat dulu ni? Saya bila belajar bab ni dulu, masa kat Jordan, saya belajar kat Jordan. Saya tengok bab ni, saya kata, tanggungjawab aku besar. Sebab nak sampaikan benda ni pada orang lain. Saya tak terlibat dengan insurans pada masa tu. Kita student lagi. Kat Jordan mana ada pakai motor, mana ada pakai kereta masa tu. Bersikal pun tak ada. Pergi mana-mana naik bas je. Tapi kita fikir macam mana aku nak sampaikan ilmu ni pada masyarakat. Bila kita balik-balik Malaysia, alhamdulillah tengok ustaz-ustaz yang buat amalat ni banyaklah bagi tahu kat masyarakat. Antaranya Dr. Zaharuddin, Dr. Suki, doktor macam-macam doktor lagi lah
yang dah bagi tahu. Alhamdulillah, maksudnya mereka dah berusaha awal sebelum pada saya. Tapi saya bila cerita kat masjid benda ni, bila saya cerita kuliah ni kat masjid, sebab sebelum saya masuk bidang hadis, saya kuliah tu lah, kuliah muamalat. Ada yang tak puas hati, ada yang sampai bagi warning, ustaz cerita ni tak habis kat sini. Bahaya. Dan saya bagi tahu saya tak ada kepentingan apa pun. Lainlah kalau saya memang ejen, bolehlah saya kutip duit. Tak. Saya menyebut kerana saya bimbang hadis ni kena pada kita dan kena pada saya, kerana saya tahu satu benda dan tidak menyampaikan. Habis tu macam mana takaful ustaz? Lebih kurang saya tengok. Tak, takaful lain. Kalau tadi kita bayar polisi insurans masuk dalam akaun syarikat, syarikat boleh buat apa saja dengan duit polisi. Berbeza dengan takaful, bila kita bayar je duit takaful tu, bila kita bayar polisi tu, dia akan pecah kepada beberapa bahagian duit kita. Satu bahagian ataupun majoriti, sebahagian besar masuk tabung khairat. Bukan syarikat punya. Syarikat hanya urus duit khairat tu, dipanggil tabung derma. Mana-mana orang kena musibah, ambil tabung tu bagi. Satu lagi tabung dipanggil tabung pelaburan, masuk akaun untuk berlabur duit kita sikit. Dan satu lagi akaun upah. Yang ni syarikat punya, sebab syarikat kena ambil upah sebab dia tolong uruskan sumbangan kita. Kan beza tu. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dalam bab ni. Kadang-kadang kita baca hadis-hadis berkenaan dengan riba, kita rasa macam tak kena kat kita, tapi sebenarnya kita tak sedar. Kita tak sedar kita sedang terlibat. Bahkan kadang kita nak bagi tahu kat saudara mara kan, jangan terlibat dengan benda-benda ni, riba ni. Tapi mereka tak mau dengar. Mereka kata, tak apalah, dosa kecil je. Tak, riba dosa besar. Riba bukan dosa kecil, riba dosa besar. Sebab apa dosa besar? Kerana Allah Ta'ala kata, fa'dhanu birharbin minallah. Kalau kamu tidak hentikan urus niaga riba ni, wahai orang Islam, isytiharlah, mereka sedang berperang dengan Allah. Orang Islam kena isytihar. Orang yang makan riba sedang berperang dengan Allah Azza wa Jalla.